Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini kuliah subuh majlis ilmu taman-taman syurga, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Yang mana pada pagi ini kita lihat bagaimana telah diceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Saibah dan Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani, dan lafaz ini milik Yahya berkata telah mengkhabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Al-Amasi daripada Abu Saleh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin daripada satu kesukaran dunia maka Allah akan membebaskannya daripada satu kesukaran pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesukaran maka Allah SWT akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah SWT akan selalu menolong hambanya selama mana hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim, hingga akhir hadis. Hadis riwayat Muslim. Jadi pagi ini kita bincangkan tentang tolong menolong sesama muslim. Tolong menolong ni kalau di segi bahasanya adalah minta bantuan, minta sokongan. Manakala perkataan menolong pula adalah memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Dari segi istilahnya pula, pengertian ni dapat kita perkataan ta'awun. Bantuan, sokongan adalah sifat tolong menolong atau saling bantu membantu di antara sesama manusia dalam perkara kebaikan dan takwa. Ini juga adalah merupakan satu tindakan untuk bertujuan menghasilkan keuntungan pada pihak yang lain. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajipan setiap muslim. Kalau dalam bab bejigan lah kan, macam orang dulu-dulu kalau kenduri kendara, kadang-kadang seminggu sebelum dah pergi tolong dah. Macam hari ni dia dah fikir bila dia nak pergi makan kan, dia lebih fikir pergi makan. Kalau dulu dia seronok nak tolong, kalau apa sekarang senang, semua pasang siap, kemah pasang siap. Orang dulu cari buluh kan. Saya sempatlah sekejap masa kecil rasa kan, tengok kemah pada buluh, tempat duduk daripada buluh. Ini tak dapat dah kan, kalau ada pun mahal kan, buluh lomang pun tak cukup hari ni kan. Jadi mana kata tolong menolong ni daripada sebesar-besar pertolongan sampailah sekecil-kecil pertolongan kan, memudahkan urusan orang itu adalah bentuk pertolongan dan juga dianggap sebagai sedekah dalam Islam. Nabi kata mengalihkan kayu, batu dan duri daripada tengah jalan juga merupakan satu bentuk sedekah. Kita memudahkan urusan orang lain. Allah SWT telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang mana Allah Taala memberitahu kita, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa. Kadang-kadang isu tolong tu boleh tolong, tapi isu ikhlas pula. Dia dalam hidup kita ni 5 kena ada. Pertama sabar kena ada. Yang kedua syukur. Yang ketiganya ikhlas. Yang keempat tawakal. Yang kelima redha, komplit tu. Biasanya susah nak ada semua tu. Kalau ada ni semua pun sabar tak ada. Kalau dah sabar tak ada, redha pun tak ada kan. Tawakal lebih lagi lah kan. Jadi 5 ni salah satunya ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni maksudnya
kalau dia berbuat sesuatu, dia tak mengharapkan ganjaran, tak mengharapkan balasan. Wa imma, ingat, wa imma, perkataan terima kasih pun dia tak harapkan. Macam tu. Orang Melayu kita lain pula. Aku ikhlas tolong dia, tapi dia tak ada pun terima kasih kat aku. Dia kata macam tu. Langsung jadi tak ikhlas kan. Ayat dia tadi ikhlas dah tu. Tapi bila dia mengharapkan terima kasih, dia tak mengharapkan terima kasih. Tahu-tahu orang tu cakap terima kasih. Saya pernah lah buat satu program team building kan. Ada 10 orang tu saya bagi kertas. Saya bagi memo pad yang kecil tu kan, kertas yang kecil tu. Dia kawan-kawan pejabat ni, kawan-kawan pejabat. Cuba pandang muka kawan-kawan dalam pejabat ni, saya kata. Okay, cuba tulis satu surat, satu helai, satu tanda terima kasih dekat apa yang kawan-kawan ni pernah buat kat kita. Ya pun tulis. Masing-masing ada yang tak cukup kertas. Ada yang seorang tu satu kebaikan, satu terima kasih. Tulis terima kasih kerana apa? Terima kasih kerana apa? Tulis. Dan sudah anda tu dah habis satu kelas ni. Okey. Sekarang sila hantar surat tu masing-masing. Ni terima kasih ni kat siapa? Terima kasih ni kat siapa? Terima kasih kat siapa? Ada orang tu tak dapat surat langsung. Ada orang tu banyak surat dan saya minta dia orang baca surat yang masing-masing. Dah ada gulung-gulung tu dia buka, dia baca. Terima kasih kerana dulu pernah fotostatekan surat beranak untuk anak saya. Awak dah tolong saya, terima kasih banyak. Yang seorang terima kasih, dulu saya memang tak ada duit nak makan, awak bagi saya RM5 masa mula kerja. Ada yang dah tak ingat. Ada yang menangis bacanya, dia tak sangka orang banyak terima kasih untuk benda-benda yang tak ada apa-apa. Kan? Benda tu kadang-kadang nampak kecil tapi besar pada orang lain. Orang tengah lapar lah kan, orang tengah lapar, duit tengah tak ada kan? Macam mana lah ni, tiba-tiba jom aku belanja. Jangan main-main. Walaupun sekoping roti canai, dapat pula upgrade sampai kat kodan tu roti tolu. Jangan main, itu nikmat dia tak boleh nak cakap tu. Ada satu hamba Allah, ustaz ni dia kerja kat pejabat agama di Sombanah, Negeri Sembilan. Tiba-tiba bos dia suruh entertain. Dia suruh entertain satu pegawai agama ni, bos ni, pengarah ni, bawa lah dia pergi makan, kata. Dia pun bawa lah pergi makan. Dia kata order lah. Order ikan siakap 4 rasa. Siakap 4 rasa kan. Masam, masin, manis, rasa kompet, tambah bayar kan, baru tahu lain macam rasa. Kan siakap, dia minta kailan kan masin, dia minta telur dadah, tak tom yum. Dia pun makan. Lepas tu tengah-tengah makan, berubah muka dia. Yang bawa dia baru ingat duit dia tak ada. Dia tak ada. Kan, dia ni pegawai biasa je, dia kata kan. Dia duit dia semalam tak draw lagi. Lepas tu kalau ingat dia lah, kalau dia draw pun dekat dalam bank tak ada lagi dah duit dia. Dah banyak keluar, semua dah keluar habis. Dia diam macam mana nak baik. Tiba-tiba tak makan, tiba-tiba macam makan dah slow dah. Faham tu? Kan, macam tak selera. Tak ada, saya ni kenyang lah. Sebenarnya tengah risau ni, macam mana lah nak bayar ni gitu. Macam mana lah nak runding dengan token. Lepas tu bila dia makan, ya Allah bantulah aku, ya Allah. Bayangkan orang dalam keadaan macam ni, takkan dia nak cakap dengan orang yang dia tengah layan tadi, tengah jamu tadi, tengah diraikan tadi kan, tuan pengarah daripada negara lain tu tadi, takkan nak minta boleh tak tuan tolong bayar, nanti saya bayar balik. Dia tak tergamak nak buat kerja tu. Jadi dah hujung tu, dah sudah nak balik dah. Saya pun nak cepat ni. Tak apa tuan, sekejap tuan ni saya boleh selesaikan. Tak apa tuan tu. Baru dia nak cakap dekat kaunter tu, Cik, tolong kira tak, dah ada orang bayar dah tadi. Bayangkan tu kan. Macam tu lah cara tuan-tuan. Kita hanya orang yang pernah duduk keadaan tu je faham keadaan tu. Ya ke? Jadi dia pergi, alhamdulillah ada orang bayar kan. Tapi ada juga dan satu lain keadaan lagi. Waktu saya jadi pengarah undang dulu saya pernah jadi legal advisor pengarah undang. Sekali saya pergi kat kedai makan tu, kalau toke tu cakap tak apa, settle kan, memang aku tak masuk dah kedai tu lagi. Tu lain. Tu lain, itu tolong ada makna tu kan. Kita bos pengarah, kita babitkan lesen orang. Mana orang yang meniaga tak ada lesen, membabitkan. Tiba-tiba lah kita dia baik, tak, kau kira sekarang. Kalau kau tak kira, aku tak masuk dah kedai ni. Saya selalu cakap macam tu. Bukan kita tak boleh bayar kan. Tu
Tu lain tu tolong menolong lain tu. Tolong menolong ada makna, kan? Tu belum cerita lagi. Kadang-kadang dia lah minta tolong tu. Bila raya Cina dia lah yang tanya Cina tu. Tak ada ke limau tahun ni? Tu kan, orang ada jawatan minta, boleh tapi dengan syarat buat secara umum bagi ramai-ramai. Tak boleh, kata. Walaupun limau. Limau berlambak tapi jalan tu beli-beli murah, kenapa kita nak jatuhkan rendahkan maruah kita senipih kulit limau, kan? Jago tu, kena jago kita punya taring maruah kita tu, kena jago, kan? Ya. Sungguh abang macam dalam bakul berisi limau sangat payah nak jinjing, kan? Biar mati digigit limau, kan? Daripada mati digigit anjing. Apa maksud tu? Kono mati, kono makan kayak limau, kan? Kira standard lah, kan? Maruah tu kena jago. Kono gigit anjing melupu mati pun bodoh, kan? Maknanya biar jago maruah kita ni, kan? Jadi tolong menolong tak kira. Dan tolong menolong jangan aku boleh tolong dengan satu syarat pula, kan? Itu satu hal kat tu. Bayangkan berlaku di Negeri Sembilan, ada satu tempat, bukan orang Negeri Sembilan jam tu, berlaku di satu tempat di Negeri Sembilan. Kena cover tak siap. Ada mak tu minta anak dia tolong hantar mak pergi klinik. Dia kata mak tak sihat ni. Anak boleh tanya, duit minyak siapa nak bayar? Dia tanya mak tu. Ada, tuan-tuan. Saya pun orang pun pelik, apa hal nak macam tu? Kalau kita tengok kan yang kisah keluar dalam media sosial, kan, yang ayah tu kena sepak ke anak tu. Ada kan tengok tu, kan? Ya, sepak. Tapi minta maaf lah cakap. Orang tua-tua dulu selalu cakap, siapa yang ajar anak kurang ajar tu je soalannya. Orang tu tak ada tiba-tiba nyepak bapak tu, kan? Anak kalau melawan ayah ni bukannya baru hari pertama. Daripada kecil apa didikan kita, kan? Tu sebabnya Saidina Umar kata didik anak ni 3 peringkat, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa kau nak ikut kan 7 tahun pertama? Dia nak itu cari, dia nak ni beli, dia nak tu bagi, boleh. 7 tahun pertama sahaja. Selepas 7 tahun, masuk 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi dia kerja. Tu sebab orang dulu-dulu kan kerja kecil dah ikut ayah pergi kebun, dah ikut ayah pergi cari nangkap ikan ke apa, kau ikut ayah. Ayah berniaga, dia berniaga. Mak suruh bunyi buat komeh rumah, buat bola, jaga lembu, hantar lembu masuk dalam kandang, kan? Bola kambing semua dia ajar daripada kecil, kan? Dan bila kata layan anak seperti hamba, tak semua benda yang dia nak dia boleh dapat. Itu hamba. Dia boleh cakap, tuan boleh tak tuan saya nak macam ni, kan hamba macam tu. Yang jadi rosak budak ni, semua benda dia nak dia bagi sampai budak tu umur 15 tahun, 16 tahun, nak apa bagi je semua. Rosak budak tu. Dekat kawasan-kawasan kampung, kecuali kampung Expo, kan? Kalau kita tengok kan, budak tu lesen pun tak ada, dah bagi motor. Macam mana tak rosak? Pergi sekolah bawa motor kaki pun tak sampai, kan? Janji motor tu jalan, zap pun dia naik duduk tu, belagak pula tu. Kan? Tu rosak budak, kan? 7 tahun kedua, setelah 14 tahun layanlah anak. Dah habis 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat, buat kawan dengan dia. Barulah semua benda dia bincang dengan kita. Rapat dia, itulah abah, ingat macam mana lah abah, boleh tak Alu ingat nak pergi KL lah, pergi dengan siapa? Ayah dia kan kawan, pergi dengan siapa? Pergi dengan yang ni. Abah tak pernah kenal pun, tu kawan mana pula? Alah yang kawan sama tuition tu, yang 3 tu abah kenal, yang seorang tu. Okey ke dia? Okey. Tapi berapa lama nak pergi? Dalam 5 hari. Kau faham kau menetap ke apa? Katakan. Dia berbual. Jadi berbual tu macam kawan-kawan. Jadi macam ni lah. Kalau setakat sehari boleh lah abah bagi. Ni sampai 5 hari, apa hal pula? Pergi pagi, petang balik lah. Boleh? Nantilah bincang dengan kawan. Jadi bagi ruang. Kalau daripada kecil memang dah layan macam raja, payah nak baik kawan. Sampai ke sudah dia jadi raja kat kita.
Tu kau kena hati-hati. Ingat kisah macam mana Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar didatangi oleh seorang lelaki, dia bawa anak dia. Ni aku tolong nasihatkan anak aku ni Umar. Kenapa pula? Dia ni dahaka tu. Dia pun cakap macam mana, kau janganlah jadi anak dahaka tutang-tutang. Bila Sayyidina Umar pun tegur dia, nasihatkan dia, tak lama tu anak tu pula bersuara. Ada tak keadaan bapak tu dahaka ke anak? Dia tanya pula ke Sayyidina Umar. Umar kata, ada dalam 3 keadaan. Apa dia? Yang pertama, kegagalan yang memberikan nama-nama yang baik kepada anak. Itu pun boleh dianggap sebagai dahaka. Bapak dahaka pada anak. Bagi nama mana sampai Rodob nama contoh. Kan? Macam-macam lah nama. Dulu kan mana yang sampai ya. Kan? Tapi paling tidak ada makna lah. Kan? Rendang nama. Kan? Ni bagi nama. Jadi dia kata, kalau contoh ayah aku dahaka lah, sebab dia bagi aku dalam nama ni, nama tu dah maksud dalam bahasa Arab tu, maksud dalam bahasa Melayu dia, kumbang hitam. Malu aku tu. Orang panggil aku kumbang hitam. Dahaka hukum. Yang kedua, kegagalan yang mempersiapkan kepada anak ni ibu yang baik. Makna isteri dia tu dia kena didik dengan didikan agama supaya isteri tu boleh didik anak dengan baik. Maka itu juga kalau tak ada. Kalau contoh aku pun tak tahu mak aku siapa. Itu dahaka dah tu. Dan yang ketiga, kegagalan seorang ayah mengajar, mendidik anaknya tentang Al-Quran, itu juga merupakan satu bentuk kedurhakaan. Dalam kata lain, Quran itu perlambangan selain pada Al-Quran, makna mendidik anak itu dengan ilmu pengetahuan. Itu juga adalah merupakan satu indeks ukuran derhaka atau tidak seorang ayah. Tolong Jadi tolong menolong ni maknanya memperingatkan pun juga satu bentuk pertolongan, memudahkan itu juga satu bentuk pertolongan. Kan saya gambar bawa tu contoh kenduri tu bukan apa, itu paling clear orang nampak. Kan? Orang dulu-dulu cuba tengok kalau kenduri, mana ada yang orang dulu tak tergamat kalau nak pergi tu dia fikir tu apa benda nak bawa. Mana ada orang dulu datang berlenggang pergi kenduri? Tak ada. Kan? Koman malu dia kalau datang kosong tu lah. Kalau paling tidak pun datang bawa pisau. Pasal dia nak tolong racik bawang. Yang seorang tu nak tolong dia. Kan, ada seorang ni nak tolong panjik pokok kelapa. Adalah pun nak sabit macam-macam lah. Nak mesan kelapa dan sebagainya. Tak ada yang kosong lah. Hari ni sebab catering kan. Catering. Semua siap ya. Tunjuk nak lauk apa. Apa itu sakit paut. Sakit paut pula, lauk tak kono pula. Masa testing itu sedap mana pula. Bila time masak betul-betul dia sap angkat orang lain. Dah lain nak rasa. Tu semua tu. Kan? Iyo. Susah. Kadang-kadang ada tukang masak ni pun ada time-time tak jadi tu. Kan? Ada juga. Macam-macam. Kan? Jadi minta tolong. Tu dia sakit paut ni ada dua. Satu sakit paut masak tak sedap. Satu lagi sakit paut sebab makanan ambil sampai. Ada juga. Macam-macam kan. Sewa dewan ni cukup laku. Ada orang ada tanah kosong mana buat rumah ni. Buat dewan. Buat dewan untuk majlis kahwin. Open ni dia buat bumbung buat tiang. Lepas tu dihias sikit. Ramailah orang sewa dewan tu. Nak-naklah musim mengawan dengan ni. Setiap minggu ada yang kahwin ni. Ada yang kahwin. Ada yang PKP tu ingat dah selamat lah. Yang PKP tu selamat tak ada kenduri tu. Kan nikah je. Apa dah habis elok ni? Tak nak kau baik kenduri. Mak tanya balik soalan tu. Tak pernah terjadi kan bersanding dengan baby. Baby dah keluar. Bersanding lagi. Gila betul. Dah baik macam mana? Saya masa PKP tu, saya pergi hantar adik saya. Adik semua nikah waktu PKP tu. Hampir 10 pasangan lagi tu nikah. Gila tu. Pecah rekod kata. 40 udah pagi sampai ke petang. Duduk kat meja macam tu kan. Tapi sekarang dah start balik lah. Dah start balik lah macam esok. Tapi buatlah majlis sikit. Sekadar nak memasyhurkan pengantin kan. Yalah. Sekarang kad kahwin pun dah tak ada dah. Semua WhatsApp ya. Pemalih waktu bangsa. Kan? Iya buat lelawa pakai WhatsApp. Alah. Kau nak bagi kad ingat bagi puas kan? Tak puas lah. Dulu kad tu siap puas melukis map itu. Kanan kiri kanan macam mana? Ikut map tu salah pula. Memang betul dah pergi kiri kanan rupanya kampung sebelah. Salah pun dia. Kan? Saya pernah dengan mak saya dulu.
Betul dah ni. Rupa lorong belakang. Dan kebetulan lorong yang salah tadi pun kenduri juga. Saya kena kenduri hari tu, saya kena ceramah kat kenduri kahwin. Sikit Subang. Saya pun masuk naik dekat atas tu. Pakai Magica Ampang kau nama tempat tu. Saya pun naik atas. Ramai orang. Wah, dia kata siap mengumumkan perarakan masuk. Wah, kan belum lagi lah ni dia mau buat masuk pengantin. Saya pun cakap dengan asisten saya, jom kita makan dulu. Tu juga yang seorang pula tanya, Ustaz nak makan dulu? Dia nampak, Ustaz nak makan dulu? Belum. Makan dulu. Ayolah, saya pun pergi makan. Datang seorang, Ustaz, program kita sebelah. Salah kenduri apa. Dah makan dah ni. Kan, saya jumpa tuan rumah, saya kata, saya minta maaf tu makan nanti kau nak beritahu. Kan? Pagi sebelah rupanya ada 3 komplek dewan dekat pasar raya tu, dia punya atas dewan tu sampai berlangsung 3 majlis perkahwinan masa tu. Baik saya tak try semua. Kan? Masa tu yang kena kahwin yang saya masuk tu, itulah yang kakak Siti Nurhaliza punya majlis tu. Silap lah saya kahwin. Saya pergi majlis kahwin yang silap. Tapi sedap lah Jadi sampai kat kenduri satu lagi lepas saya ceramah makan, Ustaz, saya memang tak makan banyak ni. Wah, dah makan tadi tu. Di situ. Kan? Tak apalah tuan, macam mana rezeki lah tu kan. Allah SWT juga telah berpesan-pesan telah memberitahu kita supaya kita bertolong-menolong pada perkara kebaikan. Jangan tolong-menolong dalam perkara-perkara yang tak baik. Kan? Kau tolonglah aku, jom sama-sama. Untung kita bagi 2. Tapi tak tahan tu. Tolong orang menipu rekod, tolong menipu akaun, jangan. Ya? Cari rezeki yang halal. Banyak lagi cara lain nak nambah duit. Kan? Percaya cakap saya, dengan menipu ni takkan kaya. Takkan kaya. Dan bila sebut pasal kaya, sampai bila pun tak kaya. Sebab apa? Ada orang lagi kaya lagi. Nabi dah sebut dah kan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, nak lembah ketiga. Sikit ni gitu. Aku besok dapat duit ke USP aku besok 500,000 dia dalam bank. Aku tak payah fikir apa dah. Aku nak relax, aku nak berjalan, nak pergi Balkan, nak pergi umrah, pergi Europe. Aku nak pergi Kemboja. Aku nak buat korban, aku nak buat itu, nak buat ini tu. Aku tak payah fikir apa dah. Oh, ayat Lepas pencen tak sampai 2 minggu pegang senapang depan bank. Jadi jaga tak, bukan saya menghina karier tu dah, tak maksud saya, dia yang cakap dia tak nak kerja dah, dia tak nak buat apa dah. Habis kena pound dengan anak kahwin minta dengan dia, anak meniaga minta dengan dia, anak semua minta dengan dia. Jangan dilayan. Cakap dengan anak tu, kau nak nikah, lepas tu itulah ayah tolong dalam 100,000. Umboi, sadap kau. Yang sadap kau, apa lain susah aku, cakap tu. Habis saya tak mampu usah kahwin. Macam tu dia cakap. Banyak cakap mak ayah dulu apa, kalau setakat nak tolong sekolah lambu boleh lah. Kan? Setakat nak tolong. Kan? 2-3 ribu, bantulah tolong. Bab jamuan makan malam tu, ayah tolong. Ayah sponsor ruso 5 rasa tu. Lagi ruso, sadap lagi ruso memang. Iya. Rondang itik salah Hari tu saya bawa dekat Pondok Mualim kat Slim River. Saya suruh maklum saya masak, bawa berapa saya bawa dapat dalam 2 ke 5 boleh pakai setengah kilo. Kan? Habis licin. Kan kalau setakat nak sponsor tu boleh lah kan. Itik salah sadap, tapi tuan-tuan ni pesan ni. Ni saya pesan, jangan main boli tapi jalan kat Pilah tu, jangan main boli. Itu tak berapa minggunya itik tu. Oh iya, ni cakap betul. Kalau kita nak cari orang yang kenal-kenal, cakap kat dia, boleh tak saya nak pack etik salai? Okey, tak risau. Nanti bila nak ambil tu. Jadi dia baru salai. Dia bila baru salai, lain sanap macam tu. Alah bali je lah, itik tu salai lah sendiri. Payah pun. Kan? Ini tak hayam tak apa. Korek itik tu. Aduh, dibakar lagi. Besok tu dibakar lagi. Lepas tu dia, wow, nampak bagus ni. Beli itik salai tapi tak sedap. Orang perempuan kan malah jawab tu, tak makan lah itik. Mengangado. Sedap. Tapi dia bayang muncung itik tu suruh. Kan?
Kan? Jadi kadang tu ni minta nak berniaga, minta dengan ayah ni, betul, manfaatkan untuk ni. Ni nak abah nak pergi kuliah agama. Abah pergi kuliah agama, nak pergi dengan ceramah. Jadi duit tu lah abah nak guna, duit minyak abah, duit belanja abah. Macam tu abah nak sedekah lagi tu. Macam tu ya. Yang mana kepala. Ada satu hamba Allah ni di Seremban, dia naik motor buruk. Dia naik motor buruk. Dalam bakul motor tu ada air mineral satu, ada satu beg kecil, iaitu dalam tu ada pen dengan buku nota. Daripada subuh sampai isyak, malam kambuh balik rumah. Setiap kuliah ada pergi. Naik motor pergi. Satu Seremban dia round. Pagi yang kuliah subuh kat sini. Dia carilah kat mana yang ada kuliah subuh tu. Kuliah duha sini. Mana ada dia datang. Dia akan pergi, dia akan catat. Ada orang macam tu. Memang tu baru kata kan, pergi syurga balik hari kan. Taman syurga. Pergi syurga balik hari. Pergi lagi. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahawa perumpamaan tolong-menolong dalam bermasyarakat adalah bagai sebuah binaan bangunan. Sabda baginda Nabi SAW bermaksud seorang muslim dengan muslim yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya, sambil Rasulullah SAW memasukkan jari-jari tangan ke sela jari-jari yang lainnya. Maksudnya Nabi buat macam ni kan. Hadis muttafaqun alaih ya. Jadi Rasulullah SAW memberi pengajaran kepada kita agar saling tolong-menolong. Berta'awun merupakan keperluan dalam hidup manusia, membuktikan ia satu pekerjaan atau apa saja memerlukan bantuan orang lain. Semua orang perlukan orang lain. Itu sebab dalam peristiwa hijrah Nabi, kalau kita tengok bila berhijrah daripada Mekah ke Yathrib sampai ke Madinah, Nabi mempersaudarakan, salah satu tujuannya supaya dapat tolong menolong. Kan? Kaum muhajirin, orang yang datang solat sepinggang, apa pun tak ada. Apa pun tak ada, mereka yakin dengan usaha dakwah itu, dengan berhijrah pergi ke tempat lain. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Maknanya nak beritahu niat penting. Niat penting. Kita tengok macam mana Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Paling kaya. Waktu berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, dia ni memang dah kaya-kaya, dia bisnes banyak. Tapi bayangkan bila kena hijrah, dia kena tinggalkan semua. Bukan satu benda yang senang kan. Macam kita lah, dah duduk dekat kampung Expo ni dah berpuluh tahun, dah ada bisnes buka banyak. Tiba-tiba orang ajak kita berhijrah, so tutup nego sini. Nego okey pula tu, bukan tak okey. Bukan senang, tapi disebabkan sudah dakwah, Abdurrahman bin Auf ni dia yang menyokong, malahan suruh orang gerak kau ni, mari kita ikut Nabi berhijrah. Dia tinggal. Dalam perjalanan, apa dalam tangan Abdurrahman bin Auf? Dalam tangan dia cuma ada minyak dan keju. Tu yang dibawa. Minyak dengan keju. Bukan bawa duit dah. Minyak dan keju. Pergi dia sampai ke Yathrib. Sampai ke Madinah, dia dipersaudarakan dengan seorang hartawan yang bernama Sa'ad bin Rabiq. Sa'ad bin Rabiq dia kata, sekarang kau bersaudara dengan dia. Bila bersaudara, Sa'ad bin Rabiq tanya, sekarang kau cakap, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ada banyak tanah-tanah ni, mana kau nak? Kau pilih, ada tanah-tanah ladang kurma aku, mana kau nak? Kau cakap. Dia kata, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak. Tak apalah, tak nak aku. Tak pun macam ni, aku bini aku ramai ni. Mana satu kau nak? Kau pilih ya? Tuh. Dia bukannya suruh kau ambil ni pemalih ni, kau ambil dia pun dah tak nak. Tak ada nak. Dia cakap open tender. Mana satu yang kau nak? Kau pilih. Kalau kita dah macam ni dah mana satu kau berkonan kan. Dia kata tak apa, dia kata semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak. Tapi kau nak apa? Cukuplah kau tunjukkan ke aku mana jalan pergi ke pasar tu. Sebab aku ingat aku nak berniaga. Dia tunjuklah jalan pergi ke pasar. Berbekalkan modal apa tadi? Keju dan minyak. Itu nak modal lah. Masalahnya kat pasar tu, pasar Yathrib tu, dikuasai oleh puak-puak Yahudi ni. Macam mana nak nego tu? Dia nego dengan berbekalkan minyak dan keju. Akhirnya dia dapat tempat. Antara ciri-ciri yang orang kenal dengan Abdurrahman bin Auf, dia beli unta tu dengan harga 1000 dinar, dia jual balik pun dengan harga 1000 dinar.
Macam mana pula tu? Mana untung Dia untung dekat tali. Sebab harga tali dia charge lain. Tali yang tambah untung tu dijual antara 1 ke 2 dinar. Warnanya macam-macam warna. Jadi kalau lagi banyak orang beli untung tu, jadi orang Yahudi pun suka berniaga dengan dia. Sebab dia tak nipu tu. Macam mana dia beli, jam tu dia jual. Tapi kena bayar harga macam charge perkhidmatan lah kan. Bayar harga tali tu. Jadi jangan cakap Cina. Bukan Cina yang ajar. Abdul Rahman bin Auf dah lama ajar kita sistem volume dalam niaga. Volume kan, walaupun sikit tapi beli banyak-banyak lah dapat. Macam tu. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni akhirnya dia kaya-kaya punca daripada apa? Satu ketika Nabi selisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbau bau wangi-wangian. Ini bau orang kahwin ni. Nabi tanya, kau dah bernikah ke wahai Abdul Rahman bin Auf? Ya, ya Rasulullah, aku baru je kahwin. Kau doakanlah aku. Dan Nabi kata, Nabi doakan dan Nabi pesan kat dia, kau buatlah kenduri sikit, buatlah walimatul urus walaupun hanya dengan seekor kambing. Makna kita memang sunat buat kenduri tu kan. Bila Nabi doa, sebenarnya pada tu apa yang diusik jadi omeh. Maksud ni usik jadi omeh ni, kalau dia buat berniaga ni jadi, berniaga ni jadi. Itu yang menyebabkan dia kaya-kaya. Dan dia walaupun dia kaya, dia tak pernah lupa bantu Islam. Setiap peperangan dia memang ada sumbangan dia. Malahan setelah Nabi wafat, dia yang menguruskan hal ehwal keuangan isteri-isteri Nabi. Dia siap ada 2 bodyguard pembantu akan bantu. Setiap isteri Nabi ada 2 pembantu akan escort pergi pasar, pergi apa, beli barang bawa balik. Dia yang bayar gaji. Dia juga bagi kepada keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar. Setiap keluarga diberikan insentif gitu. Diberikan one off bantuan sumbangan berapa? Sebanyak nilaian hari ni 400,000 setiap satu keluarga. Bayangkan. Dan ditaksirkan kekayaan Abdul Rahman bin Auf ni pada hari ni lebih 370 juta. Lebih bayangkan. Untung jangan cakap lah berapa banyak kan. Dia punya ni harta-harta dia banyak lah. Itu sebab di kalangan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah, dia paling lambat sekali masuk. Sebab banyak kena tanya. Kan? Jadi jangan risau duit tak ada. Tapi kalau duit tak ada, menipu duit orang pula. Yang itu lagi banyak kena tanya. Ya, macam tu. Hati-hatilah tu. Jadi tu dia. Bila tolong menolong antara satu sama lain, semangat nak tolong tu sampai tahap tu, nak bagi tanah, nak bagi ladang, nak bagi bini, sampai tahap tu nak tolong kan. Ta'awun ni merupakan salah satu cara menjaga ukhuwah Islamiah, persaudaraan dalam Islam. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tolong orang takkan miskinkan kita, percaya cakap saya. Terutama bab duit kan. Tolonglah, boleh tolonglah. Kadang-kadang muka yang sama yang minta dengan kita tu tak tahan tu. Kan? Lampai berdotik dalam hati, kenapa isik dia ya? Ada seorang sahabat saya tu. Saya tanya dia, kau mana pergi duit kau? Bukan aku tak boleh, tak ada hal nak ambil dah, saya bagi. Mana pergi duit kau? Dia kata, adalah dia kata. Tapi bila dah tanya baru sogan nak dia. Langsung tak minta lagi dah. Menyosah pula kita tanya. Kan? Tapi memang iyalah, tapi sebenarnya kadang-kadang tu. Tapi ada orang minjam pula dengan niat tak nak bayar, ada juga. Ada. Nabi dah beritahu ya, siapa yang meminjam, berhutang, membuat hutang dengan niat tak nak bayar, akhirat besok dia akan dihimpunkan bersekali dengan pencuri, penyamun, perompak sekali. Sebab penyamun, pencuri, bila mencuri memang niat tak nak pulang. Jadi pembeza dengan orang berhutang meminjam tak nak pulang juga. Sama dia kan. Malahan disebutkan kalau lah orang yang berhutang saja tak nak bayar, lepas tu dia mati syahid kan, Nabi sebut kan. Dia mati syahid, dia hidup balik. Kemudian dia mati syahid lagi, dia hidup balik. Dia mati syahid 3 kali, dia syahid. Tetap tergantung, tak boleh masuk syurga. Sebab dia hutang yang dia sengaja tak nak bayar tadi. Ya? Jadi apakah pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan hadis tolong menolong ini? Maknanya seorang Muslim adalah saudara terhadap Muslim yang lain, tidak boleh menganiaya dan tidak akan dianiaya orang lain. Ini kerana penganiayaan merupakan satu kezaliman yang tidak berperi kemanusiaan, malahan ditolak oleh semua masyarakat dunia. Antara perkara perlu dibimbangi bila sekiranya kita terkena doa orang yang dianiaya, fitnah dan dizalimi.
Ini kerana doa mereka tiada hijab dan akan terus diperkenankan oleh Allah SWT. Jangan kita menzalimi orang. Jangan kita mengono-ngonokan orang. Ya. Kedua, sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Maka menjadi kewajipan dan tanggungjawab setiap orang Islam untuk membantu dan meringankan beban saudaranya apabila ada di antara Muslim yang ditimpa musibah serta kesusahan. Orang yang berbuat demikian, maka Allah akan memperkenankan hajatnya. Mudahkan orang, memudahkan kita. Saya ingat mak ayah kita kan, orang dulu atuk nenek kita dulu, yang atuk nenek tu saya lah kan, wan saya, arwah nenek saya dulu kan, banyak tolong orang bila kenduri. Bila kita cakap kan, kita bukan apa beria sangat untuk kena orang ni. Kadang-kadang orang tu bukannya baik sangat kita pun, beria tolong. Tapi apa ayat dia? Dan insya-Allah besok mana tahu ada orang tolong kita pula. Tu ayat dia. Yakin tak tu? Kan? Orang dulu memang iya pun. Dia tak semestinya orang yang sama akan tolong kita. Mungkin orang lain akan tolong kita. Tu sebab saya pesan pada cikgu-cikgu, guru-guru bila saya ceramah dekat sekolah tu. Didik anak orang betul-betul tu satu bentuk pertolongan. Mudah-mudahan ada pula kat sekolah lain tolong anak kita. Ada kat tempat lain tolong anak kita. Macam tu lah konsep dia. Kan? Sesiapa yang melapangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak. Apabila kita mengetahui bahawa sebenarnya kita mampu untuk buat sesuatu untuk meringankan kesusahan dan kesukaran orang lain, maka segeralah melakukannya dan segeralah memberi pertolongan kepadanya. Lebih-lebih lagi jika orang tersebut meminta pertolongan terus daripada kita, kerana pertolongan kita berikan akan sangat bermakna kepada orang yang sedang berada dalam kesusahan dan kesukaran. Mak saya tu grup Mahaban berjanji dia kutip duit setiap bulan. Kutip duit setiap bulan, grup ada yang 50, ada yang bagi 100, dah kumpul-kumpul sampai bulan 10, dia akan sedekahkan, bayar belanja seorang orang susah kat kampung tu pergi umrah. Bayangkan. Boleh buat macam-macam cara kan, sebab masing-masing semua dah pergi umrah banyak kali. Dah pergi umrah, dah pergi haji, semua dah pergi. Tahun ni ramai dapat pergi, tiba-tiba reject pula. Macam tu. Buat macam mana? Poning kepala. Tiba-tiba timbang berat badan terlebih pula. Aduh, BMI pula. Barulah kenapa lah tak jaga makan. Yang seorang tu pula, lepeh, bini lepeh. Laki tak lepeh, dengan bini-bini tak boleh baik. Kan? Koncing manis, tinggilah, apalah, macam-macam. Kan? Tapi katanya tahun ni dia yang ketat sikit. Kalau nak bayar ada yang tabung haji ni yang bayar ada. Paling rendah 61,000. Kan? Paning pula kan. Paling tinggi 210,000. 209,990. 210 lah. Tu kalau laki bini pergi tu boleh beli rumah kan. Kan? Tapi tuan-tuan jangan heran, kayak orang kaya tak ada bondo 200,000 tu. Pelik tengok. Mana simpan duit dia kan. Banyak betul. Sesiapa yang menutup aib seseorang Muslim, Allah juga akan menutup aib. Itu juga dianggap sebagai satu pertolongan sebenarnya. Kita menutup aib orang. Siapa yang buka aib orang, Allah Ta'ala akan, maka Allah Ta'ala akan membuka aib orang itu walaupun orang itu berada di dalam rumahnya. Dulu tak faham tu masuk dalam rumah. Hari ni baru faham. Walaupun dia duduk dalam rumah, diviralkan ke orang. Itu hari ni. Jadi Islam ni kesimpulannya, Islam adalah agama yang mementingkan ikatan persaudaraan. Dengan tolong menolong ini, kita akan dapat mengukuhkan persaudaraan di antara kita walaupun tak ada pertalian darah. Kan? Walaupun tak ada hubungan darah daging persaudaraan, namun itu adalah ikatan persaudaraan yang amat kuat apabila sesama Islam dapat membantu antara satu dengan yang lain. Oleh itu Islam melarang keras perbuatan menzalimi dan menganiaya orang Islam yang lain dan membiarkan umat Islam yang lain dizalimi. Mana boleh tolong, tolonglah tuan-tuan. Siapa yang nak join korban, dengar buat korban kat sini buat. Tapi dengar ada juga buat korban kat Kemboja tu, kau ada lebih tu bagilah sikit. Murah kat Kemboja, kat Afrika, bagilah. Kan? Lagi satu kat luar murah sebab lembu tu tak pakai pasport. Lembu luar tu kalau buat sini mahal pakai pasport. Tapi dia akan sedekah kat sana bagi. Bayangan kat Afrika tu. Dekat Afrika tu. Kita ni dah mula cerita pasal daging korban ni. Dekat Afrika tu minum lumpur. Lumpur tu minum lepas tu lumpur-lumpur yang koping-koping tu dibakar jadi biskut. Parah tak parah? Parah. Masa kita sumbangkan lembu tahun lepas, kita dapat bagi dalam 10,000 ekor. Di Chad, di Mali, Kongo kita bagi kan. Kongo paling sorry tu, bergaduh sampai poning. Pukul 12 malam ni dah beratur nak ambil daging pagi esok.
Punyo lah kan. Kita sampai busuk dalam peti ais tu tak bermakan kadang-kadang. Terlupa ada daging dah. Kan. Punyo lah kan. Kadang ada lah lobby-lobby lagi nak hantar kat mana ni, nak hantar kat mana ni. Macam tu lah kan. Itulah. Itu pun sebenarnya nampak kocik kan, tapi bosan makna orang yang susah tu bosan makna. Kemudian seorang muslim hendaklah berusaha membantu saudaranya yang berada dalam kesukaran atau penderitaan. Bila seorang muslim membantu saudara dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan terbaik. Itu dia akan dilepaskan pada kesukaran terbesar dan terberat, itu kesukaran pada hari kiamat. Saya ingat saya pernah buat kemarin pada tahun 2015. Saya bawa saudara mara saya, mana yang susah-susah tu saya bawa pergi umrah. 15 orang saya bawa. Masa tu monung. Pertama saya, kedua buku akaun. Monung sebab 15 orang. Baru masa tu terdengar lah kat telinga saya tu, padan muka kau. Kau selalu cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. Sekarang kau tengok buku akaun kau. Terdengar tu. Tapi lepas tu lantaklah yang buat lah kan. Bila saya bawa 15 orang sampai ke airport, sampai di airport, separuh dari perasaan tu hilang. Dah nampak semua pakai kain ihram, dah ready nak pergi umrah ni. Sedang baru tengok, logo sikit. Tapi tak logo habis tu. Ada separuh lagi kasut. Tapi bila sampai ke Makkah, nampak bergonang air mata masing-masing, menangis sampai ke tanah suci. Sebab ada yang susah ni, dah masuk insolvensi baik rayuan, si ada penyamin. Nak pergi kan? Bayang tak pernah naik kapal terbang. Naik kapal terbang kali pertama pergi Makkah. Cuba fikir. Dia punya menangis, tak payah cakap lah. Jadi bila tengok tu, langsung hilang perasaan duit habis tu. Lantak lah, tak ada saya peduli lah. Tak lah. Dan Alhamdulillah sampai ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti beli duit saya. Masa tu tak ada lah cakap dalam hati, mujur balik modal, tak ada dah. Masa tu cakap, siapa lagi aku nak tolong ni? Tolong jangan angkat tangan. Contoh. Jadi insyaAllah pada tahun ni saya up lagi. Tahun ni insyaAllah saya bawa 25 orang ahli keluarga saya pula. Tahun ni. Siapa nak join je lah. Kalau nak pergi bersama keluarga Samsul Debat, bulan 2 boleh. Saya insyaAllah akan pergi pada bulan 12. Bulan 12 kita pulang lah tuan-tuan nak pergi. Tapi kalau family saya pergi waktu cuti sekolah. Start pada 13 saya bulan 12 sampai 28. Saya ada lah kat sana. Saya akan duduk sana 20 hari. Daripada 8 bulan sampai 28 saya akan ada kat sana. Dan masalahnya saya kalau bawa dengan travel ni, saya tak boleh jadi mutawif. Tak boleh. Sebab bila saya bagi taklimat, habis yang travel lain pun dia tinggalkan mutawif dia dengar taklimat saya. Itu masalah tu. Ni kepala. Jadi biasa jadi jemaah juga. Saya join dengan semua. Jadi waktu makan saya dapat join dengan semua jemaah-jemaah yang ikut ni. Kan? Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kos yang paling rendah. Kos paling rendah. Disyaratkan oleh Kementerian Pelancongan, jangan bawah daripada 6,990. Mana 7,000 dan ke atas. Mana kalau 7,000 tu jauh lah. 7,000 tu jauh. Jadi kalau yang nak selesa, ambil lah yang 8,000 ke 9,000, 9,000 ke 10,000. Antara tu lah. Tu selesa sikit lah. Kalau yang pergi dengan saya tu paling jauh 100 meter. Paling dekat 50 meter. Kalau nak dekat lagi, jangan keluar-keluar dari masjid tu. Macam tu lah. Kau tak cukup doket lagi lah. Kan yang tu. Sekarang ni Alhamdulillah lah, dia punya SOP pun dia dah longgarkan. Hari tu pun dah tak ada SOP dah, mana bulan 3 tu dia nama SOP semayang rapat. Tak ada dah kan. Ada macam tu je kan. Tapi memang ramai lah orang. Ramai betul-betul. Saya itu masa pergi saya heran, ini Makkah ke Malaysia? Bulan 3 itu saya pergi. Sebab orang Malaysia ramai betul. Kan hentian rehat yang Al Jazeera tu, yang hentian yang buruk tu. Yang masjid yang kocik tak muat tu kan. Bilik air yang beratur panjang tu kan. 25 ke 30 pas berhenti semua Malaysia. Saya cakap besok elah kencing kata. Tak, dia puncanya yang kan yang berapa bulan? 2 bulan yang tak boleh pergi hari tu kan. Yang tertunggak tu sekali pergi semua. Allah ramai betul. Hari tu masa tu SOP belum ni lagi. Nak ziarah makam Nabi bukan kata masuk raudah tu faham. Nak ziarah makam Nabi tu, nak lalu tu beratur 1.5 km. Okey, dataran Masjid Nabawi tu. Yang tapi ini dah okey dah, tak ada apa dah. Okey dah, macam biasa balik dah. Jadi itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan betapa besarnya nilai persaudaraan dalam Islam ni. Jagalah ukhuwah, kan? Tolonglah. Jangan kita fikir, jangan kita pandang kecilnya pertolongan itu. Tapi pandanglah kesannya pada pertolongan itu. Kadang tolong kita rasa macam tak ada apa-apa. Alah RM10 mana. Orang tengah tak ada duit.
Dapat RM10. Oh, jangan main-main. Roti canai pek berapa koping kan? Tak habis-habis roti canai kan? Semalam saya ceramah kat masjid Kampung Boyan semalam kan? Balik balun roti canai. Berapa koping kan? Roti canai, roti tolu, roti sardin kan? Itulah. Tapi hari ni kritikal ni. Hari ni dijangkakan jam lagi ni. Kan, penghujung cuti sekolah kan. Jangan risau, hari tu saya ceramah kat Universiti Sains tu, Universiti Sains Islam tu, jamuan pasca raya. Aduh pula jamuan lepas raya. Oh mak. Jadi saya jangkakan jamuan raya yang open house ni akan berterusan sampai Raya Haji. Tengoklah. Lagi teruk daripada sebelum PKP. Sebelum PKP tu kan dah terlajak Syawal pun buat jamuan kan. Sekarang dia akan lanjut sampai ni, sampai Raya Haji insya-Allah. Saya jangkau dan setiap minggu akan jam kat area tu. Cuba tengok kan. Itulah, tak apalah tuan-tuan. Bangsa jenis agama makan kan. Ziarah makan, ya dia sebenarnya tu sedekah. Kan buat makan-makan ni bagi tu doa orang doa pula yang elok-elok kan. Buat pula kenduri doa sikit kan. Alhamdulillah insya-Allah mudah-mudahan diberkati. Jadi tuan-tuan dan puan itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak atas kesudian pada hari ini. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa kan. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik menyomput, rasa nak junjung.